Dr. Irfan Shah nak pergi tanya orang tentang apa tu perlembagaan Tiang Seri Perpaduan. Jom. Assalamualaikum bang. Nak tanya, abang tahu tak tentang apa-apa perlembagaan? Yang saya tahu perlembagaan ini sebagai peraturan tertinggi dalam negara, perlembagaan juga dapat menjamin atau menjaga kestabilan dan keamanan masyarakat dalam negara. Perlembagaan juga merupakan prinsip rukun negara. Itu je yang saya tahu. Itu je. Okey, terima kasih bang. Sekian dari saya. Syukur. Melayu sebagai bahasa rasmi. Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan menjelaskan bahawa bahasa Melayu yang dikenali juga sebagai bahasa Malaysia adalah bahasa rasmi yang tidak boleh dipertikaikan fungsi dan peranannya sebagai bahasa kebangsaan. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dikukuhkan dengan Akta Bahasa Kebangsaan 1967. Kepentingannya sebagai bahasa ilmu yang menjadi media pengajaran dan pembelajaran telah membawa kepada Pewartaan Akta Pendidikan 1961, pindaan 1996. Namun pada masa yang sama, masyarakat pelbagai kaum di Malaysia bebas menggunakan bahasa lain seperti bahasa Mandarin oleh orang Cina dan bahasa Tamil oleh orang India. Menurut seorang sejarawan negara, Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Koh Kee Kim, rakyat Malaysia dari mana-mana kaum yang mempersoalkan atau mempertikaikan perkara 153 dalam perlembagaan negara yang mengiktiraf kedudukan dan hak istimewa orang Melayu dan Bumiputera adalah buta sejarah dan tidak memahami perlembagaan. Secara jelas, wujudan bangsa Melayu di tanah Melayu sudah wujud sekian lama dan berperanan dalam perdagangan di Nusantara. Menurut sejarah, kebanyakan kawasan-kawasan di Kepulauan Melayu pada ketika itu masih lagi merdeka dan bangsa rumpun Melayu masih lagi bergerak secara bebas meneroka kawasan-kawasan dalam wilayah Nusantara tanpa sebarang halangan. Namun begitu, perpindahan besar-besaran imigran kaum Cina dan India ke tanah Melayu berlaku pada kurun ke-19 apabila mereka dibawa masuk oleh British untuk bekerja yang kebanyakannya terletak di Selangor, Perak dan Negeri Sembilan. Kedudukan istimewa orang Melayu telah bermula sejak dahulu dan berasaskan sistem kerajaan yang wujud di semenanjung Tanah Melayu. Apabila British mula merancang penubuhan Persekutuan Tanah Melayu sebagai sebuah negara bangsa, apa yang sudah wujud disambung. Perlembagaan telah dirangka berdasarkan nasihat daripada Suruhanjaya Red yang telah melakukan kajian pada tahun 1956. Perlembagaan itu kemudian berkuat kuasa apabila negara mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Perkara 153 Perlembagaan Malaysia memberi hak kepada Yang di-Pertuan Agong bertanggungjawab menjaga hak-hak dan keistimewaan orang Melayu dan Bumiputera mana-mana negeri Borneo, Sabah dan Sarawak serta kepentingan sah kaum-kaum lain mengikut peruntukan perkara ini. Ia juga secara terperinci menjelaskan bagaimana kerajaan persekutuan mempertahankan kepentingan orang Melayu dan Bumiputera dengan menetapkan kuota untuk kemasukan perkhidmatan awam, beasiswa dan pendidikan awam, pemberian permit dan lesen perniagaan.
Bagi sebuah negara demokrasi, kewarganegaraan amat berharga kerana seorang warga negara tidak boleh di luar negeri, tidak memerlukan permit untuk bekerja, kemudahan mendapat tanah kerajaan, bekerja dalam perkhidmatan awam dan anak mereka layak mendapat tempat dan beasiswa di sekolah serta universiti. Yang lebih penting, warga negara ada hak mengundi dalam pilihan raya dan semua hak yang sah di sisi undang-undang. Pindaan Perlembagaan Persekutuan membabitkan isu kewarganegaraan termasuk berkaitan anak kepada ibu warga Malaysia yang lahir di luar negara akan dibentangkan kepada Majlis Raja-Raja pada 12 Julai depan. Datuk Seri Saifuddin berkata pindaan pada bahagian 3 Perlembagaan Persekutuan itu merangkumi 8 cadangan.